Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kiramil Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kesihatan sehingga kita dipertemukan sekali lagi dalam mempelajari sebahagian daripada ilmu-ilmu Allah, di mana semuanya ini tidak akan terjadi jika mana kita tidak mendapatkan pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata yang lain, taufik dan hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kesyukuran. Walaupun kesyukuran itu boleh kita melafazkannya dengan lafaz alhamdulillah ataupun dengan kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Tetapi kesyukuran juga itu boleh kita tunjukkan dengan kita menambahkan amal ketaatan kita. Kita menambahkan zikir-zikir kita. Kita menambahkan ibadat kita. Sama ada ibadat untuk diri kita atau ibadat untuk orang lain. Ya, ini dengan menolong, membantu orang-orang lain. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang besar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah agar mana Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita nikmat-nikmat ini. Agar mana Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kesihatan, memberikan kepada kita pimpinannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua agar mana ilmu yang kita pelajari ini didapat kita manfaatkan sekaligus mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali dalam membacakan kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman ataupun dalam kitab bahasa Arabnya Nasaih Diniyah wal Wasaya Imaniyah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullahu taala. Jadi kita menyambung pembacaannya pada tajuk yang baru tentang bahaya mengharapkan pengampunan dengan malas beramal. Walaupun kita sudah sedia maklum tentang tajuk ini, di mana tajuk ini sudah tidak asing lagi bagi kita kerana kita telah melalui beberapa tajuk-tajuk yang menyentuh tentang perkara yang sama, iaitu mengharapkan pengampunan dengan malas beramal. Mengharapkan ganjaran syurga daripada Allah tanpa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah lalu itu semua. Tapi Imam Al-Haddad membawakan lagi tajuk yang khusus, membawakan lagi tajuk yang sama serupa dengan tajuk-tajuk sebelum ini. Kenapa? Supaya ini menunjukkan betapa pentingnya perkara ini. Betapa perkara ini sering dilalaikan oleh orang-orang zaman ini, zaman Al-Imam Al-Haddad, terutama zaman kita. Apa dia? Mereka menyangka, orang-orang kita ni, maaf kata, menyangka bahawa jika mana kita ni tidak beramal, jika mana kita ni mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, maka tak perlu untuk kita bersungguh-sungguh dalam beramal. Jadi perkara ini seolah-olah sudah
Bahasa kita macam sudah meracuni sebahagian fikiran masyarakat kita. Kenapa mereka boleh berfikiran sedemikian? Kenapa boleh ada that kind of ideology? Boleh ada fahaman seperti itu? Tidak lain kerana berlandaskan satu penyakit. Iaitu penyakit malas. Subhanallah. Jadi, balik pada tentang apa yang sedang dibicarakan oleh Al-Imam Al-Haddad. Ketahuilah bahawa mengharapkan pengampunan dari Allah Ta'ala, tetapi malas beramal serta selalu saja menyia-nyiakan masa adalah perkara yang paling berbahaya sekali atas manusia. Jadi Al-Imam Al-Haddad mengatakan, ketahuilah bahawa mengharapkan pengampunan dari Allah Ta'ala tetapi malas beramal serta selalu saja menyia-nyiakan masa adalah perkara yang paling berbahaya sekali atas manusia. Apa yang Imam Haddad cuba sampaikan kepada kita adalah, Imam Haddad masih lagi menekankan perkara mengharapkan pengampunan tanpa beramal. Imam Haddad mengatakan, mengharapkan pengampunan dari Allah, tapi malas beramal, serta selalu saja menyia-nyiakan masa adalah perkara yang paling berbahaya sekali atas manusia. Ini yang selalu sebenarnya, ini yang kebiasaannya yang kita biasa buat. Apa dia? Kita ni dah malas beramal. Malas nak beramal, tak nak letakkan masa, tak nak mengkhususkan masa kita untuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita pula dalam keadaan kita punya malas, masih lagi pula kita mengharapkan pengampunan Allah tanpa bermodalkan apa-apa amalan. Mengharapkan pengampunan Allah, mengharapkan rahmat Allah itu memang perkara yang kita perlu buat. Tapi dalam masa yang sama, pengharapan itu bukan sahaja pengharapan yang baseless, yang tidak berasaskan apa-apa. Mestilah kita mengharapkan diikuti dengan kita punya amalan. Kalau kata mengharapkan pengampunan Allah, bermakna kita orang yang sangat suka untuk memperbanyakkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memperbanyakkan istighfar. Kalau kita rasa kita ni kurang amalan, maka kita kena tentukan masa. Waktu ni aku nak beramal. Aku nak menolong orang lain. Aku nak membantu orang lain. Dan sebagainya. Subhanallah. Jadi bila kita beramal, bila kita mengharapkan pengampunan tanpa beramal, maka kata Imam Al-Haddad bahawa orang ini bahawa perkara ini sangat berbahaya sekali atas manusia. Sambung kata Imam Al-Haddad, perkara ini sering disebut-sebut oleh kebanyakan orang yang keliru dan terpedaya dari ahli zaman ini. Imam Al-Haddad mengatakan benda ni selalu sudah diperbualkan oleh orang-orang yang keliru, orang-orang yang terpedaya daripada ahli zaman ini. Orang-orang yang malas beribadat, tak kisah ibadat, tahu lepas isyak je, dah nak tidur, tak ada fikir nak baca Quran ke, tak ada fikir nak zikir ke, sibuk dengan perkara-perkara dunia. Dari bangun pagi sampai tidur waktu malam, sibuk memikirkan perkara-perkara dunia. Jadi orang-orang yang macam gini, biasanya mereka akan, tak apalah, Allah kan maha pengampun, maha penyayang. Allah mesti akan ampunkan saya. Saya kan hamba Allah. Saya kan orang beragama Islam. Nampak? Ini namanya orang yang terpedaya. Dahlah dia malas nak beramal. Dia sudah diselubungi dengan cinta kepada dunia. Telah diganggu dengan kesibukan dunia. Langsung tidak memikirkan akhirat. Dia pula boleh kasih alasan yang boleh backing diri dia daripada beramal. Subhanallah. Ini nak menunjukkan bagaimana perkara ini sangat berbahaya kepada manusia. Sambung kata Al-Imam Al-Haddad, sebab itulah saya memanjangkan perbicaraan saya dalam topik ini. Moga-moga Allah Ta'ala akan memberi taufik kepada sesiapa yang membacanya dari antara orang-orang ini. Maksud saya supaya mereka sedar dari kelalaian mereka dan bangun dari tidur mereka. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, sebab itulah saya memanjangkan perbicaraan saya dalam topik ini. Ini yang saya katakan tadi. Kita kalau baca topik ini, seolah-olah macam ada similarity dengan tajuk-tajuk yang telah kita lalui sebelum ini. Sama je Ustaz, macam Imam Al-Haddad ni tak ada modal. Betul, kita boleh fikir seolah-olah seperti itu. Tapi hakikatnya tidak. Imam Al-Haddad mengatakan, saya memanjangkan perbicaraan saya dalam topik ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada sesiapa yang membacanya dari orang-orang ini.
Imam Haddad punya niat adalah supaya anda kata kalau ada orang-orang yang memang sudah terpedaya dengan amalan dia. Memang sudah terpedaya dengan perkara-perkara dunia. Sehingga dia duk memberikan alasan akan sifat malas dia. Asyik mengharapkan pengampunan tapi tak beramal. Subhanallah. Jadi Imam Haddad mengharapkan kalau adalah Imam Haddad ulang-ulang ni, semoga orang-orang yang kategori tadi tu dia baca apa yang Imam Haddad sedang bacakan. Moga-moga Allah SWT memberikan taufik kepada mereka. Berikan mereka taufik panduan supaya apa? Mereka baca, mereka ingat. Maksud saya supaya mereka sedar dari kelalaian mereka dan bangun dari tidur mereka. Subhanallah, walaupun Al-Imam Al-Haddad mengharapkan bila seolah-olah Imam Haddad ni addresskan kepada orang-orang masyarakat yang hidup pada zaman beliau. Tapi sebenarnya tidak. Ia masih lagi relevan terutama zaman kita ni. Kalau zaman Imam Al-Haddad sendiri sudah ada orang yang seperti ini yang mengharapkan pengampunan tanpa beramal, yang mengharapkan syurga Allah SWT tanpa diiringi dengan sifat taqwa. Zaman Imam Al-Haddad apalagi zaman kita. Bermakna kita yang mendengar, saya yang baca ni, saya lagi memerlukan apa yang dibicarakan oleh Al-Imam Al-Haddad daripada orang-orang yang hidup zaman Imam Al-Haddad sendiri. Kerana zaman kita ni zaman yang terlalu banyak dengan fitnah. Fitnah nak merosakkan kita, fitnah yang melalaikan kita. Kalau zaman Imam Al-Haddad tu belum ada TV mungkin. TV belum ada, Facebook belum ada, Instagram belum ada. Zaman kita ni macam-macam gangguan. TV ada, drama ada, Hindustan lah, Facebook lah, live lah, Instagram. Bukan saya katakan salah. Kita menggunakannya untuk perkara agama, maka ia sebenarnya membawakan manfaat pada diri kita. Asal awak ada Facebook, saya biasanya saya follow Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C, Habib A, Habib B. Pasal dia dekat negeri mereka, saya tak dapat nak dengar ceramah mereka. Jadi mereka post online. Melalui wadah Facebook lah saya dapat mendengarkan ceramah-ceramah mereka. Melalui YouTube lah saya dapat mendengar ceramah-ceramah mereka. Agar mana saya dapat mengambil manfaat. Kalau itu tujuan kita, maka itu tak mengapa. Kerana kita punya niat adalah untuk menambahkan ilmu supaya dengan ilmu itu kita dapat amalkan. Tapi kalau kita buka Facebook, buka TV, buka YouTube, pasal kita nak dengar gosip. Oh, dia ni bercerai, dia ni baru kahwin, dia ni dapat anak, dia ni punya mak mertua tak suka dengan dia. Dah jadi tempat Facebook tu tempat dia mengadu. Subhanallah. Mengadu kita adalah kepada Allah, bukan di Facebook. Subhanallah. Jadi kalau kita buat secara seperti itu, bermakna Facebook itu sudah mendatangkan kemudaratan dalam kehidupan kita. Jadi kita pandai-pandailah kita analyse diri sendiri masing-masing. Kita gunakan Facebook tu untuk apa? Untuk silaturahim, untuk dengar gosip-gosip, untuk dengar dia ni pasal cuma cerita dia ni, cerita dia tu, atau kita menggunakan itu sebagai wadah kita untuk menuntut ilmu. Bukan maknanya kita tuntut ilmu melalui Facebook aja, tapi masa yang sama tu sambil-sambilan maknanya. Subhanallah. Maka itu kalau kita gunakan Facebook untuk tujuan baik, maka insya-Allah dia akan mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Tapi kalau kita gunakan Facebook tu untuk perkara-perkara yang tak sepatutnya kita dengar, tak sepatutnya kita lihat, video-video yang tak sepatutnya kita lihat dan sebagainya, na'udzubillah, maka bermakna Facebook itu tidak ada manfaat bagi kita. Jadi kalau kita rasa Facebook itu tidak ada manfaat bagi kita, malah dia akan membuangkan masa kita lebih-lebih lagi, maka lebih baiklah kita tinggalkan ada Facebook. Kerana ni bukan saya kata tak boleh, tapi kita fikir balik. Kalau contohlah, maaf banyak-banyak, kalau umur kita sudah menjangkau dewasa, 50 tahun, 60 tahun, tapi kita duduk baca kat Facebook pasal apa? Nak tengok cerita orang, tengok cerita orang. Oh dia ni cerita artis, ada selebriti, ada ustaz ni, ada cerita ini, semua keluar kat Facebook. Maka kalau kita rasa benda itu, maka itu sebenarnya membuang masa kita. Kita pula sekarang sudah makin berumur, kita mengharapkan keampunan. Sekarang pula kita mengharapkan keampunan dengan main Facebook. Kan bercanggah dengan apa yang dibawakan, yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Haddad. Jadi saya ulang balik apa yang dikatakan oleh Imam Haddad. Imam Haddad mengatakan semoga agar mana mereka sedar daripada kelalaian mereka. Jadi ni kita baca ni, kita dengar apa yang Imam Haddad katakan ni, bukan saya kata, ni kitab kata. Kita mestilah muhasabah diri kita. Renungkan diri kita, muhasabah diri kita, apakah keperluan kita menggunakan Facebook.
Kalau kita rasa niat jujur-jujur jawab, jujur-jujur tanya diri sendiri. Alah ustaz, saya nak ikut trend. Ikut trend tu trend apa? Yelah trend lah. Orang kalau buat ada Facebook boleh tengok macam mana perkembangan orang. Perkembangan orang tu kita nak tahu pasal apa? Jadi tanya diri masing-masing. Kalau kita gunakan Facebook itu untuk dakwah, untuk mencari ilmu, tanya ustaz, saya pakai ni betul-betul lah. Saya niat ni nak follow ustaz ni, follow ustaz fulan, nak ikut kelas ni, nak ikut kelas tu. Mereka sekarang buat live tak, utama zaman masa tengah COVID-19 ni. Maka itu adalah perkara yang baik, maka teruskanlah. Tapi jangan tersasar. Hari tu buka ada kelas apa bawah kelas tu tulis si fulan telah bercerai dengan si fulan gara-gara si isterinya tak pandai masak. Apa sahaja cerita dia? Baca pula melirik. Kelasnya itu setengah jam, bacanya itu 10 jam. Baca. Dah habis satu, baca lagi. Dah habis satu, baca lagi. Baca lagi. Ya Allah. Subhanallah. Jadi bila kita gunakan Facebook, kita kena make sure benda yang kita pakai, benda yang kita nak, tujuan kita nak gunakan itu supaya tak membuang masa kita. Terutama kalau kita ini yang rambutnya, kebanyakan rambutnya sudah silver. Bukan uban, silver. Silver. Lembut sikit. Subhanallah. Baik. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, mereka harus faham bahawa para nabi dan para hamba Allah yang salihin sendiri sentiasa berada di dalam keadaan bimbang dan gementar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang seperti ini, yang kelalaian, yang asyik mengharapkan pengampunan Allah tapi tak beramal, harus faham, harus sedar bahawa para nabi dan para hamba Allah yang salihin, orang-orang saleh, para nabi dan rasul, para wali-wali Allah, para orang-orang saleh itu, mereka sentiasa berada di dalam keadaan bimbang dan gementar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang beriman, yang imannya kuat, orang-orang soleh, orang-orang pilihan Allah, para nabi, para rasul ni, mereka ni sentiasa hati mereka ini gementar, teringatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Gementar apa? Teringat kalau mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh, dekat Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan-amalan mereka. Gementar sama ada Allah ampunkan dosa mereka ataupun tidak. Dosa 20 tahun lalu, dosa 30 tahun yang lalu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha ingat, Maha tidak pernah lupa. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah lalai dan tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Subhanallah. Jadi kita bila baca ni, kita kena terapkan. Jangan kita canonkan benda ni pada orang lain. Jangan kita kata, aku tak macam gini. Aku selalu istighfar. Aku selalu beramal. Aku selalu baca wirdul latif. Jangan kita canonkan benda ni kat orang lain. Dia tu teruk. Tak pernah aku nampak dia pergi masjid. Tak pernah aku nampak dia pakai tudung. Jangan kita tujukan benda ni pada orang lain. Benda kita belajar, kita applykan untuk diri kita sendiri. Aku ni macam gini agaknya. Aku ni bahasa sabar aku pun kurang. Aku ni selalu mengharapkan pengampunan Allah tapi malas beramal. Kita tujukan apa yang kita baca ni untuk diri kita sendiri. Supaya apa? Bila kita tujukan perkara ini pada diri kita, kita akan berubah. Kalau kita asyik duk fikirkan orang lain, duk kata ini untuk orang lain, ni untuk si fulan ni kena ni padan muka dia. Ni aku bacakan untuk dia ni, aku letak kat wall Facebook dia baru padan muka. Kalau kita asyik tujukan pada orang lain, tujukan si fulan, bermakna kita sendiri tidak akan mengambil peringatan daripada apa yang kita belajar. Sedangkan kita belajar ni untuk diri kita, untuk keluarga kita, bukan untuk orang lain. Subhanallah. Jadi walaupun benda tu kita rasa kita tak buat. Ustaz saya insya-Allah saya tak buat. Ustaz saya selalu tengah malam saya beramal, bangun minta ampun pada Allah, nangis-nangis. Lepas sembahyang subuh saya baca wirid dan kemudian sampai dah terbit matahari saya sembahyang isyraq, sembahyang duha, kemudian saya baca Quran, baca selawat, zuhur pula seperti itu, ada amalan-amalan tertentu, asar pun begitu, maghrib, isyak, begitulah ustaz amalan saya. Kita rasa walaupun kita rasa kita dah buat yang baik, tetap jadikan benda ni untuk kita juga. Mungkin kita kurang perfect. Mungkin kita kurang persembahkan dengan cara yang baik. Mungkin seperti melepaskan batuk di tangga. Seperti melepaskan batuk di tangga. Subhanallah. Jadi kita bila teringatkan ini, bila baca ini, letakkan benda ni kat diri kita. Tujukan apa yang kita belajar ni untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Subhanallah. Baik. Kemudian, kata Al-Imam Al-Haddad,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berujar, sekiranya Allah mahu membuat perhitungan atasku dan atas Isa anak Maryam kerana apa yang dilakukan oleh kedua ini, yang ini jari telunjuk dan ibu jari, nescaya kami akan disiksanya, sedang dia tidak menzalimi kami barang sedikit pun. Nabi SAW bersabda apa? Sesungguhnya kalau Allah nak buat perhitungan atasku dan atas Isa anak Maryam, ini Nabi perumpamakan Nabi sendiri. Nabi perumpamakan diri Nabi sendiri. Bermakna Nabi ni seafdal makhluk Allah. Para Nabi dan Rasul itu, especially Rasulullah SAW adalah sebaik-baik, seafdal makhluk Allah. Nabi sendiri berkata, andai kata Allah mahu buat perhitungan atasku dan atas Isa anak Maryam kerana apa yang dilakukan oleh kedua ini, jari telunjuk dan ibu jari, dua ni dia apa yang boleh buat, nescaya kami akan disiksanya. Ya Allah. Kalau Rasulullah SAW dah cakap macam gitu, bagaimana Nabi punya tunjukkan bagaimana kerisauan baginda Nabi SAW, apa lagi kita pula yang baca relax. Oh macam gitu, Nabi sendiri kata macam ni, okeylah. Kita pula kata orang Jawa, tenang, relax. Oh tak apa, it's okay. Besok nanti aku taubat. Kita is okay kan diri kita. La ilaha illallah. Maka tahulah bahawa bagaimana keadaan hati kita. Subhanallah. Jadi ia semua balik pada diri kita sendiri. Baik. Tidak syak lagi bahawa para anbiya dan para awliya itu lebih mengenal Tuhan dan lebih mengenal kemuliaannya serta kemurahannya yang tidak terbatas itu dari orang-orang lain. Baik, saya sedang bercakap ni, kalau dengar background music, ada background drilling, harap maaf lah. Tak dapat dielakkan. Pasal saya dekat luar di masjid, jadi mungkin ada yang sedang membuat, ada kontraktor yang sedang bikin kerja mereka. Jadi kalau ada dengar background music, harap close one eye lah. Fokuskan apa yang saya sedang katakan. Baik. Imam Ahmad mengatakan, tidak syak lagi bahawa para anbiya dan para awliya itu lebih mengenal Allah dan lebih mengenal kemuliaannya serta kemurahannya yang tiada terbatas itu dari orang-orang lain. Seharusnya orang-orang yang bercampur aduk dan mencuaikan amalannya lebih patut merasa bimbang dan gementar dari yang lain-lain dalam segala hal dan keadaan. Apa kata Imam Haddad? Imam Haddad mengatakan, tidak syak lagi, tidak dapat diragukan lagi bahawa para nabi Allah, para Rasul Allah, para wali-wali Allah itu lebih mengenal Allah, lebih mengenal kemuliaan Allah, lebih mengenal kemurahan Allah. Compare tu kita. Kalau kita nak cakap kita kenal Allah, kita kenal Allah tu melalui apa? Sifat 20. Rukun iman yang 6. Itu je kita punya tahap kenal kita pada Allah. Tapi orang-orang pilihan Allah, orang-orang para Nabi dan Rasul, mereka mengenal Allah lebih jauh daripada apa yang kita kenal Allah. Bagaimana mereka tahu, bagaimana mereka faham kasih sayang Allah SWT terhadap mereka. Bagaimana mereka mengetahui bagaimana kemurahan, bagaimana sifat pemberi rezekinya Allah SWT. Bagaimana mereka tawakal kepada Allah. Dari orang-orang yang macam gini, mereka tu lebih kenal Allah daripada kita. Seharusnya orang-orang yang bercampur aduk dan mencuaikan amalannya lebih patut merasa bimbang dan gementar. Jadi kita yang tak kenal Allah, macam mana orang para Nabi dan Rasul kenal Allah, sepatutnya kita yang rasa gementar, bukan mereka. Orang-orang para Nabi dan Rasul ini, mereka ini dah confirm ahli syurga. Mereka ini sudah terang, sudah tentu ahli syurga. Kita pula yang belum tahu ni ahli syurga kali neraka, na'uzubillah, kita pula tak kenal Allah macam mana mereka kenal Allah. Kita cuma kenal Allah melalui iman kita, apa yang kita belajar sahaja. Kita pula relax. Langsung tak ada bimbang. Patutnya kita yang patut ada lagi bimbang daripada mereka. Subhanallah. Jadi nak menunjukkan bagaimana kita punya kelalaian. Lalai demi lalai. La haula wala quwata illa billah. Jadi sesuailah kita baca kitab ni betul-betul untuk memandu kita. Memimpin kita kepada jalan yang straight balik. Mana jalan-jalan kita yang telah kita tersimpang ke jalan yang lain, maka kitab ni insya-Allah berkat pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala straight balik perjalanan hidup kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Haddad mengatakan patutnya orang-orang yang macam kita, terutama saya, lagi patut rasa bimbang.
Kerana kita tidak mengenal Allah daripada macam mana para Nabi. Di sini apa yang kita boleh faham adalah kebimbangan kita kepada Allah, kerisauan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu mengikut kadar iman kita. Kebimbangan kita, kerisauan kita terhadap Allah adalah mengikut kadar iman kita. Para Nabi dan Rasul itu mereka mempunyai tahap iman yang paling tinggi. Jadi sebab tu mereka boleh takut dengan Allah luar biasa. Luar biasa mereka punya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pula on off. Agak iman tinggi rasa takut. Amalan kita ni macam mana Allah terima tidak. Bila mood tengah bagus. Bahasa kita mood hyper. Agak hari tu terplay out dengan isteri, terplay out dengan suami, malas. Malas nak sembahyang duha, malas nak sembahyang qabliyah zuhur, malas ni semua sunat saja. Jadi turun iman. Bila turun iman, kurang rasa bimbang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah tak risau lagi, tak kisahlah sama ada amalan yang mana Allah terima atau tidak, tak peduli. Kita tak tahu. Sekarang ni amalan kita banyak. Yang mana satu yang Allah terima, yang mana satu Allah tolak, tak peduli. Pasal iman kita sedang menurun. Pasal iman kita sedang menurun. Jadi kebimbangan seseorang itu mengikut kadar iman seseorang. Subhanallah. Sama juga dengan apa yang saya sedang katakan. Saya sendiri yang berkata, begitu juga saya nak kena apply benda ni pada diri saya sendiri. Saya tak boleh kata saya suruh jemaah semua untuk amal, untuk buat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad. Saya pun elak. Tak payahlah, aku tak payah beramal, aku cakap cukup. Tak ada. Subhanallah. Baik. Sambung kata Al-Imam Al-Haddad. Orang yang berangan-angan kosong tiada punya alasan. Orang yang berangan-angan kosong tidak punya alasan. Bermakna apa? Orang yang berangan-angan kosong, yang hanya mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa diikuti dengan amalan, tanpa diikuti dengan memperbanyakkan amal solehnya itu, dia itu sebenarnya tidak mempunyai alasan. Bermakna apa? Apa saja alasan yang mereka katakan, ada dia punya cara jawab kepada mereka. Just in case lah. Ataupun kalau kita kata benda ni, kita tanya diri kita sendiri. Kita ni malas kerana apa? Kerana ni. Maka jawapannya ini. Nah, ni yang mungkin Al-Imam Haddad sedang mengajarkan kepada kita. Bermakna kita boleh berperang, bertanya dengan diri kita sendiri. Kenapa? Supaya kita ni cenderung, supaya kita ni terdorong untuk menambahkan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa kata Imam Haddad? Ketahuilah, orang yang berangan-angan kosong lagi terpedaya oleh hawa nafsunya, tidak punya apa-apa alasan sama sekali. Dia tak ada point untuk membela, untuk backing diri mereka sendiri. Kalau kita nak tunjukkan pada orang lain, mungkin kita boleh dialog dengan orang yang seperti itu. Harapkan pengampunan tanpa beramal. Bermakna kira kes berangan-angan kosong. Ataupun kita boleh referkan tu pada diri kita sendiri. Kita sebenarnya tidak ada alasan apabila kita berangan-angan kosong. Tak boleh kata pasal kita ni lah, pasal kita tu, tak ada. Kita tidak ada alasan untuk mengatakan bahawa kita ini boleh berangan-angan kosong. Baik, kemudian kata Imam Haddad, sekiranya dia berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala tiada menjadi mudarat dengan dosaku, atau beroleh manfaat dengan ketaatanku. Dia adalah kaya, tiada berhajat kepada amalanku. Jawabnya memang benar, akan tetapi dosa-dosa itu akan mendatangkan mudarat kepada anda, manakala ketaatan akan mendatangkan manfaat, sedangkan anda adalah seorang fakir yang sangat berhajat kepada amal soleh. Orang bila sudah malas nak beramal, sudah tak nak buat, maka mereka akan banyak orang kata berdalil lah. Mereka akan banyak berdalil. Sebab tu dalam kitab lain mengatakan tanda orang itu tak nak buat, maka dia akan memperbanyakkan soal pada benda yang dia diperintahkan untuk buat. Tanda orang itu malas nak buat, tak nak buat, maka dia akan bertanya macam-macam soalan, menunjukkan dia akan tanya macam-macam soalan sehingga mana dia tidak buat apa yang diperintahkan kepada dia. Kat mana Ustaz kata ni? Sumbernya itu dalam Al-Quran. Siapa tu? Kaum Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala apabila perintahkan kepada Bani Israel, wahai suruh Nabi Musa kata, Allah perintahkan Nabi Musa untuk berkata dengan Bani Israel untuk menyembelih seekor lembu.
Antasbahu baqara, agar mana mereka menyembelih menyembelih lembu betina. Jadi bila suruh menyembelih binatang, suruh menyembelih lembu betina, orang Bani Israel macam-macam mereka soal. Qala wa ma launuha, apa warna dia? Tanya pula warna dia. Allah dah bilang warna dia macam mana. Dah bilang warna pula, describekan lembu tu macam mana. Allah bilang lembu itu dia tak tua sangat, tak muda sangat, dia pertengahan. Pertengahan. First kali tanya keadaan lembu tu, kita bilang dia tak muda sangat, tak tua sangat, dia pertengahan. Sekarang pula dah jawab macam gitu, tanya pula umur dia macam mana. Warna dia apa? Bakal tu safa'u faqi'un launaha tasurun nazirin. Allah kata lembu yang dia tak terlalu kuning sangat dan kuning pun kuning tua. Yang warna dia itu menarik pandangan orang-orang yang melihat kepada lembu itu. Dah describe warna. Tanya lagi, sesungguhnya ini innal baqa tashabaha alaina, sesungguhnya lembu ini sangat membingungkan kami. Jadi tolonglah beritahu kami, semoga kami pun dapat terpimpin untuk melakukannya, kata Bani Israel. Maka kata Allah SWT, dia lembu itu, Allah kata dia lembu itu yang tidak pernah bekerja, tidak pernah bekerja sebagai membajak tanah, menyiramkan air di tanaman, dan dia tidak sakit. Subhanallah. Allah dah describe kan. Last kali Allah kata wa ma kadu yaf'alun, hampir saja kaum Bani Israil itu tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kata hampir, wa ma kadu yaf'alun, hampir mereka tak melakukannya. Jadi bila kita dapat apa yang kita boleh ambil daripada pengajaran daripada kisah Bani Israil ini, tanda orang tu tak nak buat, dia akan banyak soal. Kalau at the first place, bila Allah suruh sembelih lembu, mereka terus buat lembu, mereka tak payah nak cari sama ada lembu betina ke, lembu jantan ke, warna apa ke, umur berapa ke, pernah buat kerja atau tidak, tak payah. Pasal Allah kata lembu, any lembu. Tapi bila mereka banyak tanya, jawapan dia itu kan memberatkan diri mereka sendiri. Last mereka jumpa juga lembu tu tapi harga yang mahal. Tak nak kena beli pasal dah tanya. Subhanallah. Jadi kalau orang tu banyak tanya, tu tanya dia tak nak buat. Banyak berdalih tu bermakna mereka tak nak buat. Nak backing diri mereka sendiri. Subhanallah. Jadi kata Imam Haddad, kalau anda kata orang tu kata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadi mudarat atas dengan dosa aku. Betul? Atau beroleh manfaat dengan ketaatanku. Dia adalah kaya, tiada berhajat kepada amalanku. Betul? Allah SWT tu maha kaya. Maha berdiri sendiri. Anda kata satu dunia sekalipun tak beramal, Allah tak apa-apa, tak efek. Anda kata satu dunia sekalipun membuat maksiat, na'uzubillah, maka Allah tak ada apa-apa terkesan langsung. Tak affected. Semua apa yang kita lakukan, dosa, pahala, kebajikan tu balik pada diri kita sendiri. Kita buat dosa, Imam Haddad mengatakan, dia datangkan mudarat pada diri kita sendiri. Kita buat dosa kerana dosa kita buat setiap kali Allah SWT larang, benda yang Allah larang itu dia ada mudarat, sama ada kita nampak ataupun tak nampak. Sama juga macam kita, apa saja benda yang kita buat. Contoh buat cakap bohong. Kita mungkin rasa cakap bohong tu, alah Ustaz, saya cuma tipu dia je. Tahu tak kita, dalam kaedah perubatan, setiap kali kita cakap bohong, darah kita naik. Dan dia bahkan membawakan kepada penyakit-penyakit yang lain. Nampak? Kita tak nampak ni semua. Tapi Allah SWT bila larang, dia ada sebab di sebaliknya. Subhanallah. Bila darah kita naik, dia akan bawa pada penyakit-penyakit yang lain. Bermula apa? Selalu cakap bohong. Subhanallah. Dan juga perkara-perkara yang, dosa-dosa yang lain juga. Begitu juga dengan ketaatan. Imam Haddad mengatakan, dan manakala ketaatan akan mendatangkan manfaat, sedangkan anda adalah seorang fakir yang sangat berhajat kepada amal soleh. Setiap amal kita buat, contoh kita sembahyang. Sembahyang itu ada unsur kesihatan dari sudut, ada unsur kesihatan, ada sudut dari segi pahala. Pahala tu obvious lah. Dari kesihatan pun ada. Sujud ada manfaat kesihatan, rukuk ada manfaat kesihatan, duduk antara dua sujud ada manfaat kesihatan. Semuanya itu ada manfaatnya.
Dan manfaatnya itu balik pada diri kita sendiri. Kita yang buat, kita dapat manfaatnya. Subhanallah. Dan Allah SWT, kita pula fakir. Sangat mengharapkan, sangat berhajat kepada amal soleh. Kita berhajatkan penerimaan daripada Allah. Kita mengharapkan ganjaran daripada Allah SWT. Kita mengharapkan pahala daripada Allah SWT. Jadi ini kita mengharapkan semua itu. Subhanallah. Baik. Kemudian Imam Haddad mengatakan, ini kalau kita nak cakap ni, sama ada kita nak berdalil dengan orang lain, nak menjawab apa yang dikatakan orang lain, ataupun kita nak cakap dengan diri kita sendiri. Kenapa engkau ni malas beramal? Kita akan jawab, oh kerana Allah tu kan tak perlukan kita punya amal. Betul, tapi kita perlukan pada amal itu, bukan Allah. Amal yang Allah perintahkan untuk pada kita, untuk diri kita, bukan untuk Allah. Subhanallah, kita hidup daripada beranak sampai mati pun tak taat langsung pada Allah, Allah tak apa-apa. Tak affected langsung. Not even 0.001%. Tak affected langsung. Subhanallah. Maha suci Allah. Baik. Kemudian, cuba katakan padanya, duduk sajalah di rumah, tak payah berusaha atau bekerja mencari rezeki. Kerana Allah Ta'ala telah menjamin rezeki sekalian makhluknya. Segala perbendaharaan langit dan bumi dalam tangan Allah. Kalau kita nak jawab macam itu, cakap dengan orang yang seperti itu. Atau cakap dengan diri kita sendiri. Kalau macam itu, kau duduk rumah je. Apa pasal? Tak payah keluar, tak payah kerja, tak payah. Semua tak payah. Kerana apa? Tak payah berusaha, tak payah bekerja, semua tak payah. Kerana Allah yang menjamin rezeki sekalian makhluknya. Pasal apa? Rezeki kita semua telah ditentukan oleh Allah. So, tak payah buat apa-apa. Duduk rumah sudah. Goyang kaki baca surat khabar. Nanti kopi terbang sendiri. Xbox tu datang, buka pintu dia. Cik Ma, ni adik saya Xbox. Silalah apa dalam saya. Tak ada. Buatlah macam gitu. Pasal Allah kan yang menjaga rezeki. Allah yang menjamin rezeki. Maka kata Imam Haddad, mendengar hujah anda, tentu ia akan berkata, benar katamu, tetapi semua makhluk pasti berusaha dan bekerja. Tanpanya tidak ada berhasil sesuatu benda pun. Ketika itu hendaklah anda katakan kepadanya, sesungguhnya dunia yang dianjurkan Allah Ta'ala untuk kamu meninggalkannya, serta melarangmu untuk mencintainya, setelah dia menjamin bagimu rezeki sekadar yang berkecukupan, tidak akan berhasil juga, melainkan dengan berusaha dan bekerja. Apa kata Imam Al-Haddad? Nanti orang tu akan kata, kerana kita semua ni makhluk nak kena bekerja dan usaha. Kalau kita tak kerja, tak usaha, maka kita tak akan dapat hasilnya. Kita tak kerja, macam mana nak dapat gaji bulanan? Kita tak berusaha untuk menjual barang kita, macam mana kita nak dapat orang beli? Kalau kita tak menjual, maka itu kalau orang yang mendengar jawapan kita. Maka bila orang tu mengatakan seperti itu, kata Imam Haddad, maka jawablah seperti itu. Dunia yang Allah anjurkan untuk kita meninggalkan. Jangan kita terlalu mencintai dunia. Dan kemudian akhirat pula. Akhirat pula Allah SWT mengajarkan kepada kita untuk kita untuk terus beramal kepadanya. Dan kita pun tahu bahawa Allah SWT telah menjamin rezeki sekadar yang berkecukupan, tidak akan berhasil juga, melainkan dengan berusaha dan bekerja. Kalau dunia ini Allah SWT suruh berusaha, bekerja, maka begitulah dengan perkara akhirat. Itu yang kata Imam Haddad, demikian pula lah dengan akhirat yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk kamu mencintainya serta memerintahkan kamu untuk menuntutnya, di samping memberitahu kamu di dalam kitabnya dan di atas lisan nabinya bahawa kamu tidak akan terselamat dari azabnya pada hari itu dan tidak akan memperoleh balasannya melainkan setelah kamu berusaha dan rajin menuntutnya. Nampak? Kata Imam Haddad, kalaulah perkara-perkara di dunia ini Allah SWT suruh kita berusaha, maka begitulah perkara akhirat. Kita dituntut untuk mencintai akhirat, beramal kepada akhirat. Kita tidak akan dapat mendapatkan hasil daripada keangan-angan kita itu. Kita berangan itu, kita tidak akan dapat hasil melainkan jika mana kita sertai dengan beramal soleh. Barulah kita dapat pahalanya. Subhanallah. Yang telah diberitahu dalam kitabnya dan di atas lisan nabinya. Kita tidak akan terselamat daripada azabnya pada hari itu dan kita tidak akan memperoleh balasannya melainkan setelah kamu berusaha dan rajin menuntutnya. Kita tidak akan selamat daripada azab Allah, tidak akan mendapat ganjaran Allah, syurga dan sebagainya, melainkan jika mana kita telah berusaha. Bukan sahaja duduk berangan.
Angan-angan dapatkan keampunan Allah tapi tak nak beramal. Angan-angan dapatkan syurga Allah tapi tidak beramal. Jadi Imam Haddad ni cuba nak talk sense dengan kita. Kita boleh applykan perkara ini pada diri kita sendiri. Seolah-olah kita sedang berkata-kata dengan diri kita sendiri. Ataupun kita boleh cakap dengan orang yang memberikan macam-macam alasan untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kata Imam Haddad, sungguh anda ini seorang yang mengapa kelihatan anda mencuaikannya dan tidak memeliharanya. Sungguh anda ini seorang yang terkeliru, yang tidak menentu fikiran. Ataupun barangkali anda seorang yang bodoh dan telah terpedaya. Anda memutarbalikkan perkara, meletakkan sesuatu perkara bukan pada tempatnya. Di mana otak anda? Apa alasan anda ketika bertemu dengan Allah Ta'ala? Apa yang akan anda katakan kepadanya? Apa yang akan anda katakan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutusnya kepadamu untuk menyeru anda dari dunia ke akhirat? Kata Imam Haddad ni, walaupun kita baca ni, dia ni penerjemah ni yang membuatkan, yang menunjukkan bahawa bagaimana benda ni kita nak kena streskan, nak kena tekankan. Lepas tu dia pakai bahasa pun bahasa yang menekankan. Imam Haddad mengatakan, sungguh mengapa kelihatan anda mencuaikannya dan tidak memeliharanya? Kenapa anda ni tidak menjaga amal soleh itu? Mencuaikan amal soleh, mencuaikan masa yang Allah berikan, tidak digunakan untuk amal soleh, tapi kita gunakan untuk perkara yang lain. Subhanallah. Sungguh anda ini seorang yang terkeliru dan tidak menentu fikiran. Ataupun barangkali anda seorang yang jahil dan telah terpedaya. Bermakna sungguh anda ni adalah orang yang terkeliru. Keliru apa? Keliru dengan sifat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Benar Allah itu maha pengampun, tapi jangan kita tertipu keliru dengan sifat pengampunnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang nak disampaikan oleh Imam Haddad. Atau barangkali anda seorang yang jahil yang telah terpedaya. Jahil apa? Kita tidak tahu, tidak merenungi maksud sifat Allah yang maha pengampun. Betul? Allah kata dalam Quran, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang telah asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus daripada rahmat Allah. Allah kata macam gitu. Allah nak pujuk kita semua. Bukan maknanya Allah pujuk, kita dengar pujukan Allah, kita relax. Allah kata jangan putus harapan. Okey. Kita pun tak putus harapan, tapi kita pun buat bodoh. Bukan itu. Sebab tu Imam Haddad katakan, mungkin anda ni orang yang jahil, yang telah terpedaya. Anda memutarbalikkan perkara, meletakkan sesuatu perkara bukan pada tempatnya. Di mana otak anda? Ni kalau bahasa kita, wah Ustaz, Imam Haddad bukan main kasar lagi. Tak, bahasa Arab ni tak seperti ini. Tapi ini penerjemah ni, dia tekankan perkara ini supaya kita ambil ingat. Kalau all the way kita lembut, orang akan tak sadar-sadar. Macam kita kejut orang tidur. Kita kejut orang tidur, contoh anak kita tidur, kita kejut macam mana? Kita kejut macam, Man, bangun Man, subuh. Kita kejut macam itu ke? Man, bangun Man, subuh, dah nak syuruk ni. Masa tu kita kejut. Kan? Jadi macam gitulah dengan ni. Mungkin kita rasa benda ni lemah, maka penerjemah ni cuba nak tekankan sikit. Jadi kita tersadar. Di mana otak anda? Apa alasan anda ketika bertemu dengan Allah Ta'ala? Apa alasan anda? Apa yang anda katakan kepadanya? Apa yang akan anda katakan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutusnya kepadamu untuk menyeru anda dari dunia ke akhirat? Apa alasan kita nak berdiri bila kita berdiri depan Allah, bila kita jumpa Nabi selama di akhirat nanti? Allah kata kamu kena beramal, kita pula relax. Kita dah lalu kan macam mana Allah gambarkan orang-orang yang beriman, bagaimana takutnya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pula relax. Angan-angan kosong, harapkan pengampunan tapi tak nak beramal. Apa nak jawab depan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi ada ajarkan amalan tu, amalan ni, Nabi perintahkan untuk buat ni, amalan ni, tinggalkan, Nabi laknat orang yang buat ni, buat tu. Kita pula buat. Apa kita nak jawab depan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita nak mengaku kita ni umat Nabi, tapi kita tak ikut cakap Nabi. Nabi kata jangan buat, kita buat. Nabi kata buat, kita tak buat. Subhanallah. Ini tujuannya ni nak kita sedarkan diri kita sendiri. Walaupun kalau ibadat ni macam seolah macam kita tujukan kepada orang lain, tapi sebenarnya dialog ini kita boleh apply pada diri kita sendiri dan itu lebih patut.
Lebih patut untuk kita tujukan perkara ini untuk diri kita sendiri. Subhanallah. Jadi kita lebih sedarkan kelemahan diri kita, bagaimana kita mensia-siakan masa kita, kealpaan kita, lalai kita habiskan masa dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Subhanallah. Kalau kita kata, Ustaz, saya masak tu kira faedah tak? Faedah. Untuk keluarga itu pahala tu semua. Bermesra dengan keluarga itu pahala. Dituntut dalam agama Islam. Berkeluarga semua tu adalah perkara yang dituntut dalam Islam. Tapi bila kita masa keseorangan, tak ada kerja, penuhkan masa kita itu dengan Allah. Ibadat. Semayang tak boleh semayang duduk. Agak semayang duduk, Ustaz. Saya kalau semayang duduk, Ustaz, nanti lengur lah, Ustaz. Semayang baring. Semayang sunat boleh semayang baring. Tapi kalau semayang baring tu jangan tutup mata. Tu namanya tidur. Semayang baring tu semayang miring menghadap kiblat. Tapi kita kena ingatlah, kalau kita semayang duduk for no reason, maka pahala dia half. Semayang baring for no reason, pahala dia half of semayang duduk. Jadi suku, setengah jadi suku pula. Tinggal suku je pahala. Subhanallah. Tak boleh semayang penat, kita boleh baca Al-Quran. Ustaz, kalau saya baca Al-Quran, Ustaz, baru 1 ayat, mata saya dah kerol, Ustaz. Lagi 5 ayat, mata saya gelap. Tak nampak apa-apa, Ustaz. Dah pergi lalalan. Kalau Quran pun penat, buatlah amalan yang paling mudah. Apa dia? Zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling mudah. Tak perlukan kiblat, tak perlukan air semayang, tak perlukan baju yang sesuai, tak perlukan apa pun. Apa keadaan kita boleh jalan. Kita boleh zikir. Tengah jalan nak pergi kedai, pergi sing-song ke, pergi NTUC ke, boleh zikir. Tunggu beratur nak bayar barang yang kita dah pilih di kedai, boleh zikir. Balik pulang ke rumah, boleh zikir. Subhanallah. Tapi kalau zikir pun kita tidak mahu baca, tak nak baca dalam zikir, amalan yang paling mudah pun kita tak nak buat, itu problem besar tu. Kalau bahasa kasar, kau mati lagi bagus. Maaf katalah, ni gurau saja. Maksudnya apa? Kalau amalan yang paling mudah pun tak nak buat. Asyik mengharapkan pengampunan Allah, asyik mengharapkan itu, mengharapkan ni, benda paling simple pun tak nak buat. Subhanallah, besar punya kita punya lalai, besar kita punya angan-angan kepada pengampunan Allah tanpa kita ikuti dengan amal soleh. Subhanallah. Jadi perkara ni baik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Ajak dialog ni, dialog untuk diri kita dulu. Lagi bagus, lagi pakai kerana kita memerlukan perkara ini supaya kita tidak terus hidup dalam kelalaian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama yang terakhir sekali kata Imam Al-Haddad, ketika itu akan terputus semua alasan sehingga ia tiada tahu apa yang hendak dikatakannya. Kata Imam Haddad, bila kita dah jawab macam itu semua, terutama kalau kita cakap untuk diri kita sendiri, maka kita akan tidak mempunyai alasan apa-apa sekalipun untuk diri kita sendiri. Subhanallah. Jadi benda apa yang kita dengar pagi ini benar-benar dia sebenarnya satu teguran untuk kita semua. Walaupun tajuknya similar kepada tajuk-tajuk sebelum ini, tapi apabila kali ini Imam Haddad memberikan tegurannya, memberikan nasihatnya, ia benar-benar seolah-olah macam kita sedang berbual dengan Imam Al-Haddad. Seolah kita dengan dosa kita datang berjumpa Imam Al-Haddad dan Imam Al-Haddad menegur kita. Subhanallah. Jadi kita mengharapkan, sama-sama kita niatkan, Ya Allah, aku belajar ini, tolong bantu aku untuk kembali ke jalanmu. Supaya dengan aku belajar ini, dia dapat datangkan manfaat kepada diriku, sehingga aku dapat mengamalkan apa yang aku belajar pada pagi ini. Supaya aku akan berhenti daripada berangan-angan, tetapi aku mengharapkan pengampunanmu dengan diikuti dengan amal solehku kepadamu, Ya Allah. Subhanallah. Kita harapkan pengampunan, harap kita niatkan seperti itu, insya-Allah Allah akan bantu kita. Masalahnya kalau kita tidak buat apa-apa, masuk kanan keluar kiri, subhanallah. Jadi insya-Allah, wallahu a'lam bissawab, insya-Allah kita akan sambung lagi kitab nasihat agama ni dan wasiat iman lagi 2 minggu insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kita tukar surah wal asri dan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.